Susulan tahap peningkatan kes COVID-19 yang semakin meningkat sejak beberapa hari ini, kita ingin melihat kepada kemampuan Perkhidmatan Kesihatan Negara untuk merawat pesakit ini. Dan penjelasan Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah mengenai penggunaan katil ICU yang menghampiri 100% penggunaannya menunjukkan keadaan yang membimbangkan. Dan kita nak terus bersama dengan Profesor Madya Dr. Malina Osman, pakar Kesihatan Awam Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan UPM di talian Skype ketika ini. Assalamualaikum, Doktor. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Doktor, bagaimana kita nak memahami mengenai rawatan mereka yang berada di ICU ini? Apakah jenis rawatan intensif yang diberikan kepada pesakit COVID-19 ini dan adakah ia memerlukan pelbagai alat bantuan yang canggih? Okey, rawatan dalam ICU ni sebenarnya memerlukan apa yang kita sebut rawatan dalam bentuk maraton ya. Maksudnya kalau dalam ward biasa tu biasanya doktor akan mereview pesakit tu sama ada satu atau dua kali ataupun bergantung pada keperluan, mungkin setiap 4 jam dan sebagainya. Tapi dalam ICU pesakit perlu dipantau setiap masa ya. Kadang-kadang kita perlukan seorang kaki tangan khas untuk seorang pesakit atau dua pesakit bergantung pada keterokan. Pesakit dipantau setiap 15 minit ataupun setiap minit ya, bergantung kepada sistem yang memerlukan pemantauan yang berkenaan. Jadi keperluan ya, untuk pesakit COVID ni sebenarnya ialah mereka mengalami masalah pernafasan. Jadi perlu diberikan oksigen yang betul dan perlu diolah mengikut keperluan dari masa ke semasa. Dan ini sangat memerlukan ketelitian, aktiviti yang sangat intensif dan ia tidak dilakukan secara automated ya, tapi maksudnya memerlukan kaki tangan terlatih untuk melakukan kesemua ini. Jadi keadaan sebenarnya ada sangat sukar ya, dan memerlukan satu endurance ya, dari segi tenaga, pemikiran dan juga semua aktiviti yang menjurus untuk menyelamatkan nyawa pesakit. Jadi ia bukanlah satu tugas yang mudah ya. Dan keupayaan hospital kerajaan untuk menyediakan katil dan juga alatan bantuan pernafasan seperti ventilator ketika ini bagaimana, Doktor? Dr. Nur Hisham juga memaklumkan berkemungkinan ruangan wad biasa juga boleh di-repurpose untuk menempatkan pesakit kronik ini. Adakah ruang ini mencukupi? Dalam konteks kesihatan awam dan juga sistem perkhidmatan kesihatan, kita cuba sedaya upaya untuk menyediakan kemudahan rawatan mengikut keperluan. Tapi dalam realiti, sentiasa ada aras genting. Maksudnya ada satu tahap yang memang kita dah tak mampu dah untuk menyediakan sepenuhnya. Jadi segala usaha-usaha yang dilakukan pada masa ini adalah untuk menampung ya, sejumlah kes yang berlaku dan kita harap dapat memberikan rawatan kepada mereka. Jadi sehubungan dengan apa yang telah Tan Sri Nur Hisham nyatakan, kita memang berdepan dengan keadaan yang sangat genting ya, yang mana kita punya sistem perkhidmatan terdedah kepada kemungkinan untuk tidak dapat berfungsi dengan baik ya, disebabkan oleh ramainya pesakit. Dan keadaan-keadaan ini walaupun kita mampu untuk melakukan refurbish dan sebagainya, tapi sekiranya jumlah pesakit yang berterusan dalam keadaan yang banyak, mungkin dalam masa tertentu kita tak dapat untuk menampung semua yang berkenaan. Doktor, dalam masa yang sama, hospital di Lembah Kelang ini juga bukan sahaja merawat pesakit COVID-19, malah ada pesakit lain yang perlukan perhatian. Apa langkah terbaik yang boleh kerajaan ataupun hospital lakukan untuk kita beri fokus kepada pesakit-pesakit dalam keadaan kronik ini? Pada pandangan saya, langkah drastik yang perlu dilakukan sekarang ini ialah mengadakan satu kawalan yang ketat ya kepada aktiviti-aktiviti di lapangan untuk mengelakkan lebih banyak tularan. Sebab kita perlu mencegah tularan untuk mengekang orang-orang yang sihat ni sakit. Jadi apa yang boleh dibuat ialah saya dah minta beberapa kali ya, supaya kerajaan dapat melaksanakan arahan untuk tidak membenarkan majlis-majlis keramaian yang melibatkan makan minum ya, sebab bila makan minum ni mereka ada tendensi untuk bercakap, buka pelitup muka dan keadaan ini mendedahkan masyarakat yang hadir di tempat berkenaan untuk mendapat jangkitan. Jadi semua aktiviti-aktiviti yang melibatkan membuka pelitup muka perlu dilarang serta-merta. Itu yang pertama. Dan dalam masa yang sama seperti mana yang Tan Sri Nur Hisham menyatakan, keupayaan merawat pesakit perlu dipertingkatkan, tetapi kita punya kemampuan untuk merawat tu seperti mana yang saya sebut tadi agak terhad. Jadi yang terbaik sekarang ialah untuk mencegah mereka yang masih sihat ni dari mendapat jangkitan. Jadi kita perlu melakukan mengikut kemampuan kita, tingkatkan SOP dan jangan pandang mudah ya kepada SOP-SOP ataupun nasihat-nasihat yang telah diberikan. Adakah hospital swasta perlu memainkan peranan tambahan dalam kita berdepan dengan situasi getir ini, Doktor?
Saya dimaklumkan bahawa hospital swasta memang telah memberikan kerjasama ya dalam memberikan rawatan, dan saya ingat minggu lepas pernah dinyatakan bahawa keupayaan mereka telah meningkat ya, sehingga ada yang telah 100% ya wad mereka penuh dengan pesakit COVID. Jadi kita perlu melihat ya kepada keadaan tersebut sebagai satu tanda-tanda yang memberikan petanda yang merisaukan ya, yang mana semakin ramai yang sakit, dan kita harap kita masih lagi boleh memberikan rawatan, tapi bergantung pada keadaan sedemikian, saya tak pasti dari segi keupayaan sebenar di peringkat lapangan dalam tempoh 1 atau 2 minggu lagi akan datang bagaimana keadaannya. Dan kebajikan petugas Barisan Harapan juga perlu diambil kira dari sudut waktu mereka bekerja, cuti mereka dan juga rehat mereka itu sendiri. Apa yang boleh dilakukan untuk kita pastikan mereka ini ataupun nasib mereka ini dibela? Adakah boleh dipertimbangkan untuk kita mengambil pelajar perubatan untuk membantu sama terutama dalam bidang perubatan ini sendiri? Saya berpendapat pelajar-pelajar perubatan mungkin boleh ditempatkan di pusat kuarantin ya, untuk memantau mereka-mereka yang peringkat level 1, tahap 1 atau tahap 2 ya, membantu pemantauan sedemikian. Tapi untuk rawatan intensif ni masih memerlukan tenaga-tenaga kepakaran dan juga mereka yang terlatih dalam bidang berkenaan. Jadi sehubungan dengan itu, seperti mana yang Tan Sri Malaysia menyatakan, bantuan ataupun kolaborasi dengan agensi kerajaan, KPT ya, tentera, agensi-agensi yang mempunyai hospitals akan dilakukan, dan kita berharap itu dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Baik, terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Manila Osman, pakar Kesihatan Awam Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan UPM atas ulasan sebentar tadi.